mulakan sistem tenaga solar ni, selalunya ni kita panggil sistem hybrid lah, off-grid yang hybrid. Bermaksud kita boleh ada dua punca utama. Yang pertama solar, yang kedua boleh jadi TMB, boleh jadi grid ataupun generator. So untuk dari segi konfigurasi sistem, yang pertama sekali yang menentukan saiz-saiz solar panel, bateri dan sebagainya adalah inverter. So kita kena mula daripada inverter dulu, tengok dia punya spesifikasi dan apa yang kita perlukan. Daripada inverter tu barulah boleh kita susun panel solar dan juga kita perlukan bateri banyak mana. Okay. So dua jenama yang agak popular lah. Kami Sungrock semua selalu pakai MPP solar. Ini daripada Taiwan. Dan yang kedua adalah Suer. Ke Suo, lebih kurang lah nama dia, SUOER ni, tak tahu nak sebut, daripada China. So dua-dua ni hybrid inverter. Okay, bila kita dapatkan hybrid inverter ni, kita tahu dah solar akan masuk ke inverter ni. Yang bagusnya hybrid inverter ni, dia ada sekali controller kat dalam dia. So kita tak perlu letak asing solar charge controller dan juga inverter. Semuanya ada kat dalam ni, tinggal sambung solar, sambung bateri dan keluarkan output AC. Tetapi macam saya cakap, inverter ni lah penentu segalanya. Sebab ada hybrid inverter yang menggunakan controller MPPT, ada yang menggunakan PWM. Okay, apa beza dua PWM dengan MPPT ni? PWM ni voltage dia kita kena sesuaikan dengan bateri. Kalau bateri 12 volt, panel solar dalam 20 volt. Bateri 24 volt, panel solar dalam 40 volt. Kita tak boleh ada fleksibel kat situ lah. Mungkin adalah lebih plus minus 3 volt tambah dan tolak. Tapi dari segi MPPT pula, yang bagusnya MPPT ni membolehkan kita menyambung lebih banyak panel lah dari segi practicality dia. So maknanya daripada kalau kita nak letak banyak-banyak panel kat atas tu, tak perlulah setiap satu panel nak turun wire ke inverter. So MPPT ni kalau pemasangan yang melebihi panel satu atau dua panel, sesuai MPPT lah, memudahkan kerja. Sebab kita boleh serieskan, boleh sirikan solar panel. Kalau yang macam sekadar kecil-kecilan ni, satu panel, satu bateri, kita boleh guna PWM. Okay, so dua-dua jenis yang ada kat sini adalah jenis MPPT. MPPT solar, output dia 2400 watt, dan ni output dia 3000 watt. Macam saya cakap, paling penting inverter ni lah yang menentukan sistem. So bila nak beli inverter ni, tengok dia punya data sheet. Kita akan tengok dia punya spek dia dekat tepi ni. Okay, contoh macam inverter ni, dia punya DC input 24 volt, maknanya bateri 24 volt. Dari segi solar ni yang agak penting, solar charger mode dia 1000 watt dia boleh terima, dan dia punya acceptable voltage range dia 30 hingga 80 volt DC. Dan maximum VOC voltage for open circuit adalah 102 VDC. So apa pentingnya voltage solar panel ni? Kita boleh tengok kat solar panel ni, nanti saya akan buat close up. Ada dia punya VOC, voltage open circuit. So kita kena match kan. Kalau dia cakap sini VOC dia 105, panel ni setiap satu VOC dia 40. Bermaksud kita boleh pakai dua panel saja. Dua darab 40 baru 80 volt. Tak lebih 105 lah. Kalau kita letak 3, 40 darab 3, 120 dah lebih daripada VOC yang boleh diterima, 105. Bila dia jadi 120, maknanya nanti dia akan shut down. Kita ingat, lagi tinggi voltage lagi bagus, sebenarnya tak. Lebih je 105 dia akan shut down. Lebih teruk lagi MPPT terus burn. MPPT terus burn, dia hanya bertindak sebagai inverter lah. Kami pun ada pengalaman sebelum ni, terlebih voltage. Dia punya maksimum adalah 75. Panel yang kami gunakan 40 volt. Kami ingat, selalu memang jarang lah VOC ni panel boleh capai. Sebab dia keadaan yang perfect, yang sempurna. Kita pasang di tempat yang sejuk, voltage tu melebihi, dan tak tahulah ada kaitan ke tak MPPT tu dah tak berfungsi. Okay, so berbalik pada ni, seperti saya cakap tadi, macam inverter ni dia punya maksimum 1000 watt. Kalau 1000 watt, kita ada panel yang bersaiz 300 watt, maknanya boleh masuk 3 je lah. 3 maksimum solar panel. Cuma dari segi pendawaian dia, wiring dia macam mana. Kalau satu panel ni 35 volt, dia punya VOC 110 volt, maksudnya 35 darab 3 baru 105. Maknanya kita boleh serieskan 3-3, terus sambung ke inverter, mudah kerja. Tapi macam yang untuk pemasangan kali ini, kita gunakan inverter ni 3 kW
dia punya acceptable voltage range dia VOC adalah 145. 145 volt. So panel ni 40 volt VOC. Kita nak bekalkan 6 keping, ada 6 keping kat sini. So 3 panel disambung secara series dan ada 2 array lah, 2 set. 3. So maknanya ada satu set 3 panel dan set yang kedua adalah lagi 3 panel. Dan juga penting kepada bateri, walaupun dia cakap bateri yang ni 24 volt, kita kena orang kata sepadan lah dengan load yang nak pakai. Janganlah letak bateri 50 Ah, 33 Ah. Kurang-kurang lah, ni dia ada pengiraan yang panjang, tapi baik saya beritahu berdasarkan pengalaman, kurang-kurang kalau 24 volt ni mesti kena gunakan bateri 100 Ah ataupun 150 Ah lah. Macam yang pemasangan untuk kali ni, kita gunakan bateri 250 Ah, 2 biji. Dia akan jadikan kepada 24 volt. Okay. Pause. Okay, kita tengok sini Ini rated power dia 2400 watt. DC input 24 volt DC 100 ampere. Ini isi output dia pun boleh adjust sebenarnya. 230 volt ni 50 Hz. Yang penting charger mode ni sini. Dan solar. Inilah solar dia. Rated power dia 1500 watt boleh masuk. Sistem voltage 30 hingga 115. Ini bermaksud MPPT range dia 30 hingga 115. Tetapi dia boleh masukkan VOC solar 145 volt DC. VDC. Ini sebenarnya dia bagi tahu untuk VOC lah. Voltage of open circuit. Panel punya VOC selalunya lebih tinggi. Tapi bila dah sambung kepada load dia akan jatuh. Selalu kalau 150 volt dia akan jatuh jadi 130, 120. Tengok keadaan dan cahaya matahari jugalah. Okay, ini contoh spesifikasi untuk solar panel lah. Setiap solar panel dekat belakang dia akan tampal lah. So panel ni bersaiz 325 watt. Kita tengok VOC dia 40 volt, 40.36. So macam saya cakapkan tadi, katalah inverter tu dia boleh accept VOC 100. Bermaksud hanya 2 keping saja panel ni yang boleh masuk, bukan 3 keping. Kalau 3 dia dah lebih. Lagi satu yang kita nak tengok, dia akan letak di sini. Ini voltage at maximum power. Ini bila kita bersambung dengan load dia akan jadi lebih kurang 34 lah. Tetapi sentiasa gunakan yang VOC supaya kita ada buffer lah. Manalah tahu keadaan perfect ke kan, tiba-tiba turun salji ke, sejuk dan ada cahaya matahari, dia akan meningkat lah voltage tu. Apa lagi spek M ni lah yang penting. Current at maximum power 9 ataupun short circuit dia kira 10. M ni kita nak kira bila nak pasang breaker berapa M. So breaker tu kena lebih besar. Saya gunakan 1.4 atau 1.6 kali ganda lebih besar daripada total M. Tapi bukan berdasarkan satu panel saja tau, bergantunglah panel ni susun macam mana, series ke apa. Nanti kita kira totalkan dia punya M. Kalau series, voltage yang naik. Kalau parallel ataupun selari, ampere yang naik. Okay, sekarang kita nak cerita, kita dah tahu dah berapa bilangan solar panel, macam mana nak susun. So inverter yang kuning tadi kita pakai 2400 watt. Kita nak pakai 6 keping solar panel ni, susun 3 secara series. Lepas tu kita ada 2 array lah, ataupun 2 set 3 panel ni. Okay, ni kita pakai rail stainless steel. Dia ada macam-macam jenis rail. Ada aluminium, ada stainless steel. Ni ada yang lagi satu DIY lah. Kita boleh gunakan aluminium batten tu. Ni kita tunjuk yang panel rail jenis ni sesuai untuk DIY sebab dia mudah untuk screwkan dan juga sangat sesuai untuk jenis bumbung metal deck, bumbung atap zinc ataupun metal deck, sebab kita letak di atas bumbung tu dia boleh terus skru. Dia pakai 2 jenis skru bergantung kepada dia punya alang dan kuda dia, dia punya pelin dia. Kalau dia pakai C-channel aluminium, kita guna self-tapping screw. Kalau dia pakai frame kayu, kita gunakan skru yang tajam ni untuk tepuk kayu. Okay. Panjang asal rail ni 3 meter. Tapi kalau untuk letak 3 panel, 3 meter tak cukup. Kita perlukan 3.1 meter. Sebab nak ada lebih sikit nak letak clamp tu. So kita potong 2 supaya kita boleh pisahkan ada jarak dekat sini. Kita boleh
banyak ni ada jarak. Itulah dalam sejengkal. Okey, letak di atas bumbung. Nak pilih sudut di bumbung ni, sisi mana. Selalunya rumah atau bangunan kita agak terhad lah pilihan. Ni saya bagi tahu bahasa mudahnya, kita pilih matahari yang terbanyak lah, boleh lalu. Kan? Kalau terpaksa pilih antara matahari pagi dengan petang, pilihlah matahari pagi sebab suhunya masih rendah. Solar ni dia pelik, dia nak cahaya tapi dia tak nak haba suhu tu. Jadi kalau terpaksa pilih, yang terbaik kalau boleh pilih dapatkan matahari pagi dengan petang. Kalau terpaksa pilih salah satu, pagi dia. Kecerunan pun asalkan air boleh turun je, terutamanya di Malaysia ni. Asalkan air boleh turun. Kadang ada jenis bumbung yang sangat-sangat cerun, sangat tajam. Itu pun kalau tak ada pilihan, tapi sebelum-sebelum ni saya cadangkan jangan lebih daripada 30 darjah lah. Lebih 30 darjah banyak dah lah, kehilangan tu terpaksa carilah, terpaksa buat ground mounted ke, cari bumbung lain. Seperti anjung Porsche ke, carport ke, buat sendiri. Sebab kalau lebih daripada 30 darjah ni dah terlampau tajam sangat, banyak rugi lah. Okay. So tadi yang rail ni dalam bumbung macam deck, masukkan washer besi, jadi je letak dekat atas dia punya, kita panggil ridge tu kan, ridges tu, yang bahagian tinggi metal deck tu, tembuk supaya kena dekat C channel yang dekat bawah dalam bumbung tu. Tembuk lah dalam satu batang ni kurang-kurang 2, terbaik 3. Okay. So bila dah tembuk ni juga macam biasa, sebagai langkah-langkah pencegahan, letaklah silikon bumbung ni supaya tak nak bagi air bocor masuk. Sebenarnya dia jarang sebab kita tembuk yang belah atas. Kan dia metal deck ni ada yang naik turun tu. Make sure tembuk yang naik dengan tembuk yang belah bawah. Yang belah bawah ni confirm air akan masuk. Yang belah atas ni air akan masuk tapi sangat-sangat jarang sebab dia air yang lalu dekat atas ni je, ataupun yang jatuh direct daripada hujan dekat atas. So kita gunakan skru ni dengan washer. Okay, katakan kita berada atas bumbung, di susunan panel dia, panel tengah kan. Yang saya cakap tadi, pastikan yang jarak tu di bawah panel yang tengah-tengah ni. Supaya kita boleh clamp kat sini, boleh clamp kat sini. Okay, ni clamp dia dibuat daripada aluminium. Dia ada mid clamp dengan end clamp. Mid clamp bentuk dia macam U, end clamp bentuk dia macam Z. Z ni, lebih kurang lah. Okay, so kalau antara panel dengan panel, kita gunakan mid clamp. Yang plastik biru ni dia supaya dia masukkan dalam lubang tu dia tahan, dia tak berpusing. So kita masukkan benda ni. Dia punya bawah ni, dia ada yang lembut, bucu, ada yang tajam. So kita pastikan bila kita pusing ni, yang tajam menghala ke dinding rail, supaya bila pusing, yang kat bawah ni dia tak ikut sekali. Bila dah letak clamp ni, rapatkan panel. Okay. Ikat sikit je, jangan ketat sangat. Sebab kalau ketat sangat nanti panel yang seterusnya tak boleh masuk. So ni contoh untuk mid clamp. Yang ni kita contoh untuk end clamp. Okay, macam ni. Ibaratkan kalau ni dah hujung kan, okay. Jarak antara dua rail ni pula, dia lebih kurang 1 meter lah. Tapi lagi sekali saya cakap, benda ni pun bergantung kepada keadaan bumbung tu. Kita tengok dia punya C channel yang dekat bawah tu. Kadang diorang ni pasang rapat-rapat, ada lebih option lah, kadang jauh-jauh. Yang penting skru yang ikat kepada bumbung tu mesti kena kepada C channel ataupun kayu terkuda ataupun pergi kayu peling kat bawah tu. Ni kena ikut keadaan lah. Memang ada kat tempat kami pergi tu, dia punya jarak peling tu lebih daripada 1,5 meter. Memang orang tak boleh naik ke atas tu. So kena buat pasang daripada tepi. Ni bila cerita pasal bumbung, pastikan dululah sebelum cerita solar, belajar betul-betul, study betul-betul keadaan bumbung tu supaya dia selamat, boleh naik. Nak pijak kat mana, boleh naik ke tak boleh naik, pasang dari tepi ke, sampai nanti nak tolak solar panel macam mana, nak pastikan supaya solar panel tak terjatuh. Okay. Lagi satu, selalu terlupa, sebelum terlupa,
Sebelum pasang clamp ni, buka siap-siap dia punya kabel bawah. Okay, so kita punya plan nak sambungkan 3 panel dari satu array atau dari series. So yang ni buka, sambung dengan orang sebelah. Yang sana buka, sambung dengan panel sebelah. Okay. Ni jangan lupa gak, tekan dah semangat, dah clamp cantik apa semua, lupa pula nak buka ni. Kalau lupa memang selamat, kena buka balik semua. Okay. Okay, ini susunan solar panel untuk inverter 2400 watt tadi tu. Kita susun 2 panel secara series, jadi satu array. Dia ada 2 array lah. Maknanya 2 panel ni bersambung, 2 panel ni bersambung. So nak bagi senang pasang, kita orang dah tulis set-set dah. B1, B2, A1, A2. Padahal dia boleh bersambung je semua. So berbalik-balik daripada rail tu, saya ulang lah. Yang rail ni ikut lubang ni, pasang skru bumbung tu macam saya terangkan tadi. Antara 2 panel ni letak yang mid clamp. So rapatkan kedua-dua ni, nanti keluarkan wire dia kat belah bawah ni. Okay, kita pergi yang pasangan pertama. Jangan lupa sebelum nak pasang clamp tu, wire ni dengan wire ni kena bersambung. Ini adalah sambungan secara series. Ini adalah original MC4 yang datang dengan solar panel. Kita tak perlu potong sebab dia memang sepasang. So just cucuk je, masukkan sampai dia lock, bunyi klik lah. Okay. And then yang kat tepi punya ini, yang lagi satu kita tukar jadi yang common punya MC4. Sebab kita prefer, kita lebih utamakan pasangan yang sama. Kalau male dengan female mesti dari jenis yang sama. Yang ni jenis yang sama. Cuba kalau tengok, kalau ni 2, dia dah berbeza dah 2 ni. Walaupun dia boleh masuk, tapi kami takut dia punya pin tu tak bersentuh betul, walaupun dia bunyi klik. Okay, so kita dah tukar sini. So berbalik balik ada 2 panel ni. Yang panel ni bersambung dengan ni, panel ni bersambung dengan ni. Bersambung tengah-tengah ni. Okay, so bila dua-dua ni dah bercantum, ada panel, ada keluar dekat sini positif, keluar dekat sini negatif. Sekarang kita nak cantumkan 2 pasang ni menjadi 1 pasang. So kita gunakan 2-to-1 MC4. Okay, yang ni cucuk kat sini, dan yang lagi satu cucuk pasangan B. Ni datang dari pasangan A, yang ni datang daripada pasangan B. Sama juga yang lagi satu punya output sini. Positif dia pasangan A, lagi satu pasangan B. Okey, sebabkan wire ni pendek, tak sampai pasangan B, kita buat extension dia. Ni cucuk sini. Yang ni kita tarik terus pergi ke pasangan B, iaitu di sini. Nampak ni sama. Tadi positif, ni pun positif. Cucuk. Okey. So kalau balik dia ni, kita tengok, nampak lebih jelas. Nampak tak ni? Ini positif pasangan A, yang sana positif pasangan B. Okey, saya buat yang lagi satu, yang negatif pula. Ini negatif pasangan A, kita cucuk pula negatif pasangan B. Ni extension dia dah, kami dah buat siap-siap. Cucuk ke sini. Okey. Kalau tengok balik kat sini, dah tinggal 2 point dah. Ni negatif, positif, ini negatif. Kalau tak pasti, gunakan multimeter lah. Multimeter ni sekarang murah je, pergi dekat mesin DIY RM10 je. Boleh tahu maksud positif negatif. Okey. Daripada solar panel nak turun pergi ke inverter, ini extension dia. Yang ni cucuk ke sini. Ujung ni masuk ke inverter. Ini cucuk ke sini. Ini positif Ujung dia ni
pergi ke inverter. Tapi sebelum sampai ke inverter, dia ada masuk ke breaker, DC breaker untuk solar. Okey. Wire ni kita bagi 15 meter. Pandai-pandai lah tarik. Kena susun elok-elok. Panel ni pun susun rapat-rapat, bagi ketat. Dan kuatlah sebab selalu angin akan masuk bawah ni. Okay. Okay, so daripada solar panel ni, bila dah gabungkan, dia akan turun sambung ke inverter dan juga sambung kepada bateri. Untuk output daripada inverter akan keluar pergi ke DB lah, DB rumah lah tu. Macam ni bentuk dia lah. Tapi yang penting kat sini jenis-jenis breaker lah yang kita akan gunakan. So kita ada 3 jenis. Yang paling besar ni baterinya breaker, DC 550V 125A. Tengoklah besar dia punya ni. Dia ibarat 3 MCB punya saiz. 125A darab dengan 24V sampai 3000W. Maknanya dia boleh support lah inverter 2400W je. Kemudian kita ada breaker DC juga untuk solar panel. Ini 20A. Panel kita ada 2 siri, 2 paralel. M dia 9A setiap satu array ni. So darab 2 ada 18 lah. Dia ada lebih sikit dah. Patut kita dah ambil dalam 20 lebih 32, tapi kita ada yang 20 je. Selalunya 9M tu jarang lah sampai. Itu maknanya keadaan yang sempurna. Lalu dia akan pergi dalam 7M, 6M macam tu lah. Dan yang seterusnya ni isolator. Isolator biasa lah. Isolator untuk output AC. Isolator ni kalau dah ada dekat DB rumah tu, dah ada, tak perlulah. Cuma kita tak tahu rumah sana tu macam mana keadaan dia. So ini sekurang-kurangnya untuk protection lah. Bila kita on inverter, kita tutup ni, maknanya output masih belum lepas lagi lah. Kita boleh kawal lagi. Okay. So daripada sini, untuk breaker solar ni, panel boleh pilih 2, single pole ataupun 2 pole. Ini kita ambil single pole je. Kalau single pole, kena masuk yang wire positif dari solar panel. Yang ni, kita tengok dekat sini. Ni tanda dia positif. Okay, so kita potong masuk bawah ni, dan atas ni baru masuk ke positif solar panel di inverter. Yang negatif dia masuk terus je. Okay, kalau gunakan 2 pole punya breaker, dua-dua masuklah, positif dan negatif. Tapi perlu berhati-hati breaker yang 2 pole ni dia polarized. Dia ada positif dengan negatif. Kalau letak terbalik memang dia akan terbakar lah dekat sini. Lama-lama dia akan terbakar. So sentiasa tengoklah dia punya simbol ni, ada positif dengan negatif. Positif belah kiri, negatif belah kanan. Ni. Okay, so yang ni kita masukkan wire daripada bateri. Kita dah siap-siap buat pin. Sini positif, sini negatif. Okay, dua ujung ni akan pergi ke bateri 24V. Itu negatif dengan positif. Okay, ketebalan wire bateri ni, kena rujuk kepada manual dia. Tetapi selalunya lah, kalau inverter 2.4kW ke bawah, ketebalan wire 16mm. Kalau nak pakai 25mm pun boleh. Kalau inverter 5kW, memang kena pakai 35mm punya wire, kabel. Di dalam tu dia bagilah, kadang dia pakai unit AWG. Tapi kita convert, kita search online. AWG ni, dia punya converter dia berapa? Dia bagi nombor AWG tu berapa, bersamaan dengan berapa mm. So kalau 2.4kW, cukuplah kita pakai 16mm. Kalau pakai lagi kecil, wire akan jadi panas. Siap-siap boleh cairlah dia punya insulator ni. Okay. So yang daripada bateri masuk ke breaker bawah ni, belah atas. Masuk pin ni juga sama, positif dengan negatif. Sini. Dan yang di ujung ni masuk ke dalam inverter. Sini. Inverter pun ada skru tak. Dia pakai kabel lah tak. Buka skru tu, masukkan, ketatkan. Okey. Sama. Kemudian output AC. Okey. Ini DC input bateri. Ni PV
PV input. Ini AC output. AC output dia ada 3 juga, live, neutral dengan earth. So earth boleh sambung kepada earth rumah. Memang sangat penting inverter ni sangat-sangat penting untuk dibumikan. So dia akan pergi ke bumi di rumah lah. So 3 wire akan keluar kat sini, wire live, neutral dengan wire earth untuk output. Untuk inverter 3 kW, wire yang sesuai digunakan 4mm output. Kalau 5 kW 6mm. Tapi ni kalau rajin nak pakai 6mm tak ada. Biar besar, jangan kecil. Pun dalam manual dia akan bagi tahu. Okey. Sebabkan inverter ni hybrid punya inverter, dia ada output dengan dia ada input. Output ni kita nak gunalah perkakasan. Input ni bermaksud kita nak gunakan sumber tenaga yang kedua selepas solar. Boleh jadi TMB ataupun grid, boleh juga guna genset. Sama juga AC input dia, ada 3 wire juga masuk, live, neutral dengan earth. Okay. Tapi AC input ni kena hati-hati sikit, wire dia, kabel. Sebab dari segi size ni, inverter ni dia ada fungsi overload bypass. Kalau kita ambil fungsi overload bypass ni, maknanya kita tak, walaupun inverter 3 kW, barang yang kita guna di rumah 5 kW, dia boleh ada fungsi tu, dia akan bypass. Cuma kalau nak bypass, wire yang nak masuk ni input mestilah boleh menampung total load yang barang kita nak bypass tu. Okay? Walaupun inverter 3 kW, tapi barang kita nak pakai 5 kW, maknanya wire yang masuk ni kena 6mm. Ni kena berhati sikit lah. Dan ada juga orang pakai 3-pin plug tu. Kalau just untuk charge bateri, okey, boleh pakai 3-pin plug. Tapi kalau nak pakai fungsi bypass tu, kita tak tahu berapa load tu, kena guna industrial punya connection tu lah, yang ada biru dengan putih tu, male dengan female. Itu baru dia boleh, sebab kalau pakai 3-pin plug dia ada limit 13A dia punya fuse, nanti dia akan terbakar. Ataupun pakai plug yang bulat tu, mata dia, yang orang guna untuk barang-barang berat macam aircon horsepower besar-besar. Okay. So selalunya inverter baru dia akan datang dengan sangkar lah, kita panggil bawah ni, sebab dia tak nak bagi serangga cicak masuk. So kita tengok kat sini, ini untuk input bateri lah, 24 volt. Saya cakap tadi, sambung je dekat kabel lug tu, buka skru masuk bawah, buka skru ni pun masuk bawah. Ok, ni untuk bateri. Untuk solar panel tadi, wire PV kabel ni 4mm masuk lubang sini, masuk ke sini, positif dengan negatif. Negatif direct daripada solar panel, positif ada masuk breaker ni tadi. Ok, maknanya ada wire pendek lah daripada breaker masuk ke sini. Kemudian AC output ni yang penting. Ni ada wire bumi dia, live dia, neutral. Live dia, neutral, earth pun masuk sini. Dia ada simbol dia lah kat atas ni. Tu earth dia, live dia, neutral, masuk macam ni. Ok, wire saya cakap guna 4mm. Ini inverter 2.4 kW. Ok, yang breaker ni pun kalau bergantung sepenuhnya kepada inverter, ok je, 20C20. Tapi kalau ada berhajat nak guna fungsi overload bypass, bergantung sebanyak mana yang overload nak di overloadkan tu. Ini kena sesuaikan lah. Sebab kalau nak overload, yang ni dah tak boleh lah, dia akan tendang, dia akan tertutup. So kalau bergantung kepada inverter semata-mata, tak ada fungsi, tak pasang fungsi overload, 20 ni ok. Kemudian wire yang lebih kurang sama juga, 4mm, masuk untuk sebagai AC input charging. Lagi sekali saya cakap, kalau pakai inverter saja, ok wire 4mm. Tapi kalau nak buat overload function, elok 6mm lah, sebab kita tak tahu kadang orang on tu. Kalau bergantung kepada inverter saja, 4mm dah mencukupi. So bila dah masuk ni, ketatkan skru, lepas tu pasang balik dia punya sangkar. Sangkar ni pasang kat sini. Tujuan dia supaya tak nak bagi serangga masuk. Yang ni pun bolehlah tutup pakai tape ke apa benda, sumbat, supaya jangan bagi cicak semua masuk. Dia favourite, dia suka sebab benda ni macam panas, nanti cicak akan masuk kat sini dengan sini. Jangan serangga lah, macam apa, penyengat tu semua, nanti dia akan buat sarang lah, tanah dia pun semua kat sini. Ok, so ni lah barang yang sudah dibungkuskan. Ini untuk pemasangan di Brunei.
Sepatutnya kalau kita pergi pasang lah di Brunei, tapi sebab agak PKP ni kita tak boleh keluar negara, barang juga boleh keluar negara. So kita cakap dengan pelanggan jangan risau, kita bagi video cara pemasangan, mereka boleh pasang dengan sendiri lah. So dalam ni semua komponen kecil-kecil, wire bateri, wire solar, wire AC, breaker, AC breaker, AC breaker. Yang ni inverter, hybrid, ni bateri 250H, 10 biji, ini rail. Yang dalam ni pun ada clamp. So yang belah sini pula solar panel, 4 keping. Ini nanti freight forwarder akan bungkus elok lah untuk dibawa melalui kapal ke Limbang Sarawak. Limbang akan masuk ke Brunei melalui jalan darat lah. So kalau pelanggan di luar sana yang ingin dapatkan produk, jangan risau, kami yakin anda boleh pasang dengan sendiri lah. Video panduan cara pemasangan, macam mana tips-tips dan semua kita akan sertakan sekali. Kalau tempat tu ada internet lagi bagus, kita boleh buat video call, kita akan live lah. Dia sambil tolong pasang, kita bagi tahu macam mana nak pasang.